Hai, hai, hai. Apa khabar anda semua? Ya, hari ini aku ingin berkongsi kepada anda semua tentang beberapa makanan yang patut lelaki ataupun kaum Adam melewati umur 40 tahun ya. Tentu anda pernah terdengar kata-kata pepatah mengatakan life starts at 40 ya. Jadi aku ingin berceritalah tentang permakanan yang harus kaum Adam makan ya ketika usia melewati 40-an ya. Jadi begini ya. Ini adalah pepatah yang sangat popular merujuk kepada mereka yang menjangkau usia 40-an ya. Khususnya bagi lelaki yang kerap lagi serasi dengan pepatah tersebut ya. Ya, apapun makna di sebalik kaum Adam ya, sentiasa diingatkan supaya lebih berhati-hati dalam menjaga kesihatan ketika usia menjangkau 40-an ya. Jadi makanan yang dinyatakan ini dipercayai membantu mereka dalam pelbagai aspek termasuk penjagaan berat badan ya, membekalkan nutrisi, mencegah difungsi ya ataupun mengelakkan lemah tenaga batin ya. Jadi mengurangkan kesan penyakit dan sebagainya. Jadi senarai ini dipilih oleh pengkaji makanan sedunia ya. Jadi begini ya. Kaum Adam yang menjangkau usia berikut ini, dia perlu makan bijirin penuh ya, seperti surat membuatkan anda lebih kenyang untuk memohon lama, mengelakkan pengambilan permakanan cemil-cemilan ya, seperti kerupuk, kacang dan sebagainya. Itu semua makanan yang kurang sihat ya. Bukan saja cemilan itu untuk kurang sihat ya, tapi dia mendatangkan risiko seperti gula dalam darah ataupun kencing manis ya. Jadi lagipun kandungan asid dalam bijiri ini membantu pertumbuhan bakteria baik yang membantu anda dalam penghadaman lebih baik yang turut meningkatkan kemampuan sistem imun seperti yang anda lihat ini ya. Jadi begini ya, aku ingin bercerita pula tentang minuman yang harus anda ambil seperti teh hijau ya. Ya, teh hijau kata orang nutrisi teh hijau ni diketahui ramai ya, dan kandungan antioksidannya membantu menentang gula dalam darah ya ataupun kencing manis. Jadi pengambilan teh hijau ni yang kerap membantu dari segi tekanan darah ya, mengelakkan penyakit berkaitan dengan angin ahmar. Ya, itu dia. Ya, berbagai pakar permakanan sudah mengkaji teh hijau ni memang baik untuk diamalkan ya. Dia mengelakkan tekanan darah tinggi ya. Jadi dia mendedahkan teh hijau ni manfaatnya terhadap tekanan darah tinggi kita ya, seperti kolesterol dan keradangan ya. Teh hijau ni dia mententeramkan lah. Kenapa? Teh hijau ni dia sejuk lah energinya sejuk ya. Dia tidak panas, dia sejuk ya. Ya, bagaimana pula dengan pemakanan buah jambu merah? Anda tentu pernah rasalah buah jambu merah ni ya, isinya merah di luar hijau. Aku sendiri juga suka makan buah jambu merah ini ya. Dia salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi ya. Setiap 100 gram membekalkan 21 mg vitamin C yang membantu sistem imuniti dan pelindungan terhadap penyakit ya. Ia juga sumber antioksidan yang kaya ya. Jadi buah ini juga dikatakan melindungi diri daripada barah rahim lah dan membantu kesuburan ya. Jadi kandungan potasium dalam buah ini pula membantu kesihatan otot serta tekanan darah ya. Jadi baik untuk mereka yang ingin membentuk fizik badan ya. Jadi kaum Adam yang usia seperti ini, dia akan suka membentuk fizik badannya yang cantik, yang kelihatan tampan dan macam wira gitu kan, macho gitu kan. Jadi jambu ini ya bagus untuk diamalkan setiap hari ya. Dalam luarnya hijau, warnanya merah. Anda juga boleh dapat di pasar raya ya, yang anda pilihlah yang bebas
bebas gula, yang tidak ada gula, ada yang tidak ada gula ya, yang sudah dijadikan jus. Jadi untuk minum saja. Ada di antaranya sudah dijadikan jus untuk Anda minum saja ya. Anda boleh pilih yang tanpa gula, yang ada gula, tapi pilihlah yang tanpa gula ya. Kalau Anda tidak punya waktu membuat jus sendiri di rumah, di pasar raya ya banyak dijual lah ya. Ya, selain pada itu kita juga perlu susu dalam tubuh kita ya, susu segar ya. Jadi susu segar ni bukanlah makanan bayi semata-mata ya. Susu adalah minuman yang mengandungi kandungan lengkap nutrisi seperti protein, vitamin dan mineral. Segala susu mempunyai 58 kalori dan 240 mg ya. Jadi kalsium dan sumber vitamin B12. Jadi kalsium penting untuk kesihatan tulang, gigi dan menentang apa kata orang tu angin ahmar ya. Kita perlukan susu dalam tubuh kita untuk menentang angin ahmar ya. Ini menunjukkan terdapat hubungan rapat pengambilan susu dan sebagaimana yang kita cuba mengelakkan angin ahmar kita perlu dalam tubuh kita. Kerana kurang susu jadi tulang kita agak lemah lah ya, dia membantu tetapi susu segar lah ya. Ya, bercakap tentang susu segar ni ya, khususnya susu lembu yang telah lama dibiarkan di dunia untuk pengeluaran susu ya. Jadi produk berkhasiat ya, susu segar adalah antara minuman berkhasiat yang amat penting bukan saja dalam pembesaran bayi untuk penumbuhan kebesaran bayi dan kanak-kanak, tetapi juga penting bagi remaja dan dewasa ya. Terdapat banyak kebaikan susu lembu segar ya. Susu yang diperkayakan dengan kalsium dan protein adalah sumber yang terbaik untuk menjaga kesihatan tulang. Ini khusus untuk kaum Adam yang menjangkau usia 40-an ya. Jika anda ke pasar raya ada kedai, terdapat banyak pilihan susu berbagai-bagai jenama ya. Susu jadi yang mana satu baik untuk anda boleh pilih ya, tergantung pada harganya. Jadi kita harus tahu tentang susu yang macam mana jadi pilihan untuk kaum Adam yang menjangkau usia 40-an ini ya. Ya, jika anda pergi membeli belah di pasar raya ya, tentu anda akan terjumpa susu di rak susu namun apakah makna terma yang penuh krim? Susu yang penuh krim bermakna ianya mempunyai kadar lemak yang lebih tinggi daripada susu lain ya. Dia ada juga yang campuran, kena berhati-hati ya. Jadi namun begitu tidak bermakna susu penuh krim kebanyakan kesihatan kerana kandungan lemaknya yang tinggi ya. Jadi susu penuh krim mempunyai kandungan omega 3 yang tinggi. Jadi omega tinggi penting dalam penjagaan kesihatan jantung dan saluran darah kita ya. Jadi perbezaan susu rendah lemak dengan susu krim penuh adalah mempunyai kandungan lemak yang rendah, namun tak bermakna ia tidak berkhasiat ya. Jadi susu rendah lemak ni bermakna ia mempunyai kandungan lemak kurang daripada 1% susu lemak rendah yang mengandungi kandungan kalsium yang lebih tinggi serta kalori yang lebih rendah. Jadi ini menjadikan susu rendah lemak sesuai diminum oleh individu yang ingin menurunkan berat badan ya. Ya, anda tentu kenal tentang sayur ini ya. Sayur yang berwarna ungu terung ya. Terung ni ada hijau, kuning, putih dan ungu ya. Jadi makanan yang sangat biasa diperolehi di mana-mana. Tetapi tahukah anda ia juga membekalkan banyak nutrisi ya. Sayuran-sayuran berwarna ungu ini kaya dengan antioksidan ya. Ya, dia rendah kalori, kaya dengan serat dan kandungan air ya. Jadi warna ungu pada terung ni menunjukkan kewujudan nutrisinya yang sangat baik, yang mana sangat sukar kita perolehi dari mana-mana sayur-sayuran ya. Ini adalah ketua sayur ya.
sayur pun ada ketuanya ya. Jadi dia ini adalah sayur terung yang ungu ni adalah ketua sayur dalam menentang kerosakan radikal bebas ya pada tubuh badan yang akhirnya menyebabkan masalah dari segi penuaan serta berpenyakit ya. Jadi kaum Adam tentu senang ya kalau sayur terung ungu ni boleh mempertahankan dia awet muda ya. Ya, ini satu berita baik juga untuk kaum Adam ya. Selamat makan terung. Ya, wahai kaum Adam, selamat makan sayur terung ya. Kalau boleh makan mentah-mentah lagi bagus, diulam saja lebih berkhasiat ya. Ya, itu dia. Ya, Anda pernah dengar tentang tongkat ali dan sebagainya ya. Salah satu herba yang akan membantu kepada anda kaum Adam yang ketika usianya lewat 40-an ya. Herba juga penting bagi mereka seperti adalah bahan-bahan makanan yang menyihatkan sepanjang masa. Dalam kebanyakan herba, kandungan semula jadi membantu tubuh menangani tekanan ya. Herba seperti tongkat ali, ketumbar ya, jintan manis, jintan hitam, halia bara ya. Jadi ini semua membantu secara zaman berzaman lah seperti perubatan alternatif ya. Jadi kajian klinikal banyak dikendalikan bagi mendedahkan secara komersial kehebatan herba ini kepada tubuh badan. Kita semua sedia maklum herba menjadi sebahagian besar daripada makanan tradisi seharian ya. Ini kita perlu adalah. Biasanya orang-orang dulu ya, kakek-kakek kita dulu sering mengamalkan ya. Ada juga yang mengamalkan makan sup ekor lembu. Itu juga bagus membantu Jadi sup ekor lembu ditambah dengan lada hitam. Ya, ditambahkan lada hitam ataupun lada sulah lah ya. Itu pengamalan kakek-kakek kita dulu ya. Mereka tidak perlu mencari obat-obat di luar sana ya. Yang cara instan itu tidak baik sama sekali ya. Selain pada itu juga orang-orang lama dulu memakan telur kampung bersama madu kunyit bersama ibu kunyit. Itu sudah cukup untuk menyihatkan. Kita tengok kita pernah melihat kakek-kakek zaman dulu sudah umur 90 lebih masih kuat, masih gagah lagi ya. Mereka kuat ya. Kerana mereka mengamalkan cara tradisi yang betul ya, yang sihat. Seperti di antaranya ialah seperti tongkat ali lah ya di antaranya, dan lain-lain seperti lengkuas bagaimana ku katakan tadi ya, halia bara ya, kunyit hidup, kunyit ibu kunyit ya, itu semua bagus ya. Jadi setakat inilah dulu perkongsian ceritaku tentang penjagaan kesihatan bagi kaum Adam yang sudah melewati usia 40 tahun yang akan mendirikan rumah tangga. Mereka khawatir akan kesihatan tubuh mereka kurang mantap ya. Jadi itulah caranya untuk mengatasi daripada anda mencari jalan pintas ya yang berbahaya pada diri sendiri. Memang ada jual ubat-ubatan di luar sana ya. Jadi kalau boleh dielakkan. Itu semua bahaya. Anda boleh kena sakit jantung yang mendadak ataupun anda boleh stroke. Jangan sesekali ya. Kita ikut cara lama, cara tradisi ya. Ya, setakat ini adalah perkongsianku untuk anda semua. Ya, kita jumpa di lain kali. Thank you so much guys. Bye. Love you.